محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة Shine your mercy like the sun and be gracious as the earth. Let your kindness come like rain that cares not whom it falls upon. And let ocean deep your wisdom be, your heart a lantern spreading peace. Give yourself in love of him, be like Al-Habib. And in your deepest need and in your deepest grief, call on him in humility. Place your trust in the one to whom creation turns. You'll find redemption and find peace. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alayhi salatullah wa alihi wal ahibba. Be a blazing fire of truth, be a soothing balm of peace. With the light of your sincerity, break the clouds of tyranny. Let your faith be like a blessed tree, give your shade to all who seek. May your roots run true and deep, take your strength from Al-Habib. Ya Nabi salam alayk, Ya Rasul salam alayk, Ya Habib salam alayk, salawatullah alayk. I know that certainty will bring tranquility, contentment with Allah's decree. Give thanks for all that comes, be patient and know that someday you will return to him. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alayhi salatullah wa alihi wal ahibba. Fast to the company of the folk of certainty, through their gaze and through your love for them. May you be as one of them, as gentle as the whispering breeze, spread solace to the world weary. Let your heart and soul be mirror clear, give life and love to Al-Habib. Ya Nabi salam alayk, Ya Rasul salam alayk, Ya Habib salam alayk, salawatullah alayk. And stand before Allah like nothing else exists, and worship him like you are seeing. Be with all creation in all your deeds and words, as though you have no self to please. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alayhi salatullah wa alihi wal ahibba. When you master all of this, forget not your neediness. Were it not for Allah's grace, none of this can be achieved. So be humble as the lowly earth that all creatures walk upon. Be the slave of the most merciful. Take your light from Allah, shine your mercy like the sun. Send your light across the earth. Let your kindness flow like rivers, quench the thirst of all who come. And let mountains strong your spirit be, but your heart melt out of love for him. Take the road that leads to him. May you be
رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وقال رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه أقوالنا، أما بعد. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan, sahabat-sahabat pecinta Al-Quran, Alhamdulillah. Apa khabar semua? Kaifa halukum jami'an? Apa khabar semua tuan-tuan dan puan? Mungkin boleh update sikit di ruangan komen. Apa khabar? Jadi Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pagi ini kita dapat bersama-sama lagi berkumpul dalam majlis ilmu, dalam slot sharing tajuk bersama saya Ustaz Hadi. Alhamdulillah, bersyukur juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita semua masih lagi diberikan nikmat iman dan Islam terutamanya, kemudian nikmat kesihatan yang berterusan, sehinggalah pagi ini kita dapat menghirup udara segar, kita dapat melihat segala keindahan yang Allah hadirkan pada kita, diberikan lagi nikmat penglihatan yang baik, nikmat pendengaran yang baik. Dan sepastinya kita sebagai hamba, kita sebagai hamba perlu mensyukuri dan rasa bertuah, kerana kita berada dalam golongan orang yang sempurna. Dari sudut itulah yang saya sebut tadi, dari sudut panca inderanya, bersyukur tuan-tuan dan puan. Alhamdulillah. Jadi untuk pagi ini kita akan meneruskan seperti biasa pengajian kita. Okey. Saya nak minta tuan puan untuk hadirkan diri betul-betul, hadirkan jiwa masing-masing. Pastikan tuan puan sudah bersedia dengan Al-Quran masing-masing, dengan buku nota, okey, alat tulis, catatan dan sebagainya. Dan insya-Allah yang paling penting sekali, kita kena tajdid niat kita. Tuan-tuan dan puan, bolehkah? Sama-sama kita tajdid niat kita. Pagi ini kita hidupkan aktiviti kita dengan aktiviti yang penuh dengan unsur kebaikan. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah merahmati kita. Kita sebenarnya dalam usaha untuk menjadi seorang yang berjaya. Memang berjaya, kesempurnaan tu kita takkan dapat sebenarnya. Sebab selagi bila kita memandang kesempurnaan, kita akan rasa tak cukup. Dan kita kena ingat, nak jadi berjaya ni bukanlah maksudnya berjaya dalam semua aspek, semua benda. Tidak. Contoh, kita target sekarang ni, kita nak baca Quran. Kita, azam kita, kan, kita nak jadi seorang qari, seorang pembaca Al-Quran yang lancar, yang mahir. Jadi kita kena usahalah. Kena ikut kelas, kena belajar, kena selalu mulazamah, kena selalu melazimi perkara tersebut, kena selalu ulang kaji, kena selalu berada bersama kawan-kawan yang mempunyai niat matlamat yang sama. Barulah perjalanan kita dalam menuntut ilmu tu dipermudahkan, insya-Allah. Kerana apa? Di sekeliling kita ada orang yang akan bantu. Kalau kita jatuh, ada orang tolong angkat kita. Sebab kita kena faham, kita lahir ni tuan-puan, bukanlah, kita manusia ni bukanlah dilahirkan untuk jadi orang yang gagal. Dan kita juga bukanlah manusia yang dilahirkan menjadi seorang yang berjaya. Kalau berjaya pun tidak, gagal pun tidak, habis yang mana? Sebab tu Allah kurniakan kita akal dan fikiran. Tapi tak mustahil, kita ada potensi untuk menjadi kedua-duanya. Kita boleh gagal, kita boleh berjaya. Nak berjaya macam mana? So, kena ada usaha yang lebih dan sebagainya. Kita semua maklum tentang perkara ni kan. Daripada kita kecil dulu, kita dah belajar mengikuti sistem. Sistem ni daripada kecil dah ada, kan? Daripada kita nak keluar daripada perut mak kita tu pun dah ada sistem. Kan, cukup 9 bulan 10 hari, basicnya macam tu. Baru kita keluar. Kemudian fasa mula-mula, kita kecil tak boleh buat apa-apa lagi. Kemudian naik fasa berikutnya, kita dah start boleh merangkak, kan, bla 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 lagi, kita boleh berjalan.
Kita boleh makan sendiri, boleh pakai baju sendiri. Itu semua sistem. Yang mana Allah dah aturkan. Jadi nak belajar pun kena ada sistem sama juga. InsyaAllah tuan-puan apa pun jangan putus asa. Kalau ada contohlah dalam masa kita belajar ni, tuan-tuan perempuan kan, ada kadang-kadang rasa macam bila belajar sesuatu tu tengok kawan-kawan lain dapat, kita ni tak dapat. Kita tertanya-tanya, kenapa kawan aku ni dapat? Aku ni tak dapat, aku ni otak aku ni apa udah kita bersangka buruk kan. Kita mulalah menyalahkan diri. Dan last sekali, syaitan ni macam biasalah kerja dia. Dia hasut perempuan. Dia mana bagi can. Dia hasut, apa dia peduli. Dia hasut, dah lah kata, janganlah belajar dah. Kamu tu bukannya boleh. Dah pergi dapur tu masak. Pergilah siang ikan ke potong ayam ke, udahlah. Hentilah kamu tengok live ni. Kamu kan faham pun, katanya. Kata dia setan. Dia berbisik pada kita. Puncanya apa? Sebab kita dah bersangka-sangka tadi. Baru tengok sekali live dah tak faham, dah putus asa contoh. Kan? Cuba kita jadi seseorang yang gigih. InsyaAllah. Mula hari ni tak dapat, tak apa. Kita yakin. Esok tengok lagi mesti dapat. Dan buktinya apa? Kalau kita tengok orang yang berjaya, itulah punca dia. Kan? Tidak putus asa. Macam tuan puan ni, ramai je. Tuan puan ni kira dalam kategori yang tidak putus asa lah. Itu yang saya salute, respect. Kan? Alhamdulillah. Tuan puan boleh istiqamah setiap pagi. Kan? Saya sendirilah. Belum tentu lagi boleh buat macam tuan puan ni. Ini sebab saya sebagai seorang yang, saya speaker. Seorang yang bercakap kan. Tapi kalaulah saya ni orang biasa. Bayangkan saya ni bukan ustaz yang mengajar ni. Kan? Saya ni sama macam tuan puan. Kalau saya berada di tempat tuan puan pun belum tentu saya boleh istiqamah macam tuan puan ni. Belum tentu. Saya nengok kena fikir ke. Kalau aku lah, dalam hati lah, bolehkah aku jadi macam Nema ni? Nema ni maksudnya tuan puan semua lah ni. Tiap-tiap pagi, fokus, masuk kelas. Kadang kita nak masuk kelas yang seminggu sekali pun dedar badan tuan puan. Tu dedar. Rasa macam nak demam je. Pada seminggu sekali tu. Tambah pula ni sharing tajwid tiap-tiap pagi. Jadi alhamdulillah, bersyukurlah. Semua ni adalah pemberian Allah SWT pada kita. Perasaan ini tak lain tak bukan semua daripada Allah. Jadi jangan kita sia-siakan. Moga-moga Allah terus memberi nikmat ini kepada kita, berterusan sampailah bila-bila. InsyaAllah. Boleh nak? Atas kegigihan Ustaz Hadi. Saya tak ada gigih apa pun tuan-puan. Saya tak ada, saya biasa je, sama je macam tuan-puan sebenarnya. Cuma bezanya saya tukar bercakap, tuan-puan tukar mendengar. Kalau tuan-puan yang bercakap, saya mendengar. So sama je sebenarnya. Boleh juga. Tuan-puan nak berbicara tentang hukum-hukum tajwid asas ni dalam Quran ni pun sebenarnya boleh je, kan? Tuan-puan pun boleh. Tak ada masalah. Nanti boleh buat ya. Nak? Ada yang nak buat live tak? InsyaAllah saya support. Okay? Baik, jadi alhamdulillah, sahabat-sahabat yang baru masuk, ahlan wa sahlan. Selamat datang kepada semua. InsyaAllah bantu saya tolong sharekan kita punya live pada pagi ini. Okay? Dan macam saya sebut tadi, bersedia dengan Al-Quran masing-masing. Kita nak mula dah ni insyaAllah. Nak hadiah? Masya Allah. Hadiahnya di akhirat nanti. Hadiah di akhirat. Jawapan selamat kan? InsyaAllah Ustaz selalu tengok ulangan. Alhamdulillah. Baik. Nak ilmu Ustaz walau banyak utusan dan cabaran. Ya betul. Memang kalau kita nak capai sesuatu dalam hidup kita ni tuan-puan, mesti ada liku-liku dia, ada cabaran-cabaran dia. Bukan senang nak senang. Bukan senang nak senang. Tak jemu Ustaz, sehari tak dengar suara Ustaz. Masya Allah. Okeylah. Baik tuan-tuan dan puan, jadi jom sama-sama kita nakkan keberkatan bagi pertemuan kita pada pagi ini. Sama-sama kita mulakan dengan
Ummul Kitab. Kemudian kita akan terus dengan bacaan istighfar kita seperti biasalah. Okey, jom. Adakah anda semua sudah bersedia? Kita mulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Kita teruskan dengan bacaan istighfar. Astaghfirullah Rabbal Baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman, zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihan, amalan maqbula. Astaghfirullah Rabbal Baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman, zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihan, amalan maqbula. Astaghfirullah Rabbal Baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman, zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihan, amalan maqbula. Wa wafiqni amalan salihan, amalan maqbula. Alhamdulillah. Baik. Selesai bacaan istighfar kita tuan-tuan dan puan. Jadi insya-Allah setiap pagi kita akan sentiasa memohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah menghapuskan dosa-dosa kita sama ada yang kita sedar ataupun tidak sedar. Dan insya-Allah mudah-mudahan Allah memberi peluang pada kita untuk menjadi insan yang berjaya. Insya-Allah. Jadi kita teruskan. Untuk bacaan semasa kita pada hari ini, ayat 8 dan 9 surah Ali Imran. Tuan-puan boleh buka muka surat 50. Okey. Surah Ali Imran muka surat 50. Hari ini kita sambung 2 ayat. Okey, 2 ayat sahaja. Dan kalau kita perhatikan ayat 8 dan 9 ini tuan-puan, dia adalah bacaan yang kita selalu bawakan dalam doa kita. Betul tak? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ayat ni, betul tak? Siapa yang biasa amalkan bacaan ni dalam
doa dia. Mesti ada kan. Sebab biasanya kalau kat sekolah dulu kecil-kecil memang inilah teks doa yang biasa diajarkan ataupun yang ada dalam silibus buku. Cuma sekarang saya tak pastilah. Kalau dulu macam sekolah saya dulu memang ada doa ni. Maksudnya ada dalam silibus lah. Dalam buku kan, buku teks tu. Jadi Alhamdulillah kita akan baca dulu ayat ni. Sama-sama sebentar lagi kita akan semak mana part-part yang kita perlu perbaiki, kita betulkan dari sudut hukum, cara sebutan huruf dan keseluruhannya lah berkaitan dengan hukum hakam ni. InsyaAllah, tuan-tuan dan puan, jom kita baca dahulu ayat ini. Alright. Doa harian Ustaz. Memang lazim. Ya. Okay, baik. Jom kita baca dulu sama-sama insyaAllah. Ready? Kita mulakan ya. 1, 2, mula. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Baik, Alhamdulillah. Selesai dah. Okay. So, biasa baca doa ni kan. Ramai yang respon Alhamdulillah. Jadi doa ni memang biasa kita amalkan. Rabbana la tuzigh qulubana. Okay. Maksudnya dalam doa ni apa yang kita boleh faham, kita minta pada Allah jangan palingkan kita ataupun jangan jauhkan hati kita ni setelah Allah memberikan petunjuk kepada kita. Kan? Maknanya Allah dah beri petunjuk pada kita, maka kita minta pada Allah agar Allah teguhkan hati kita. Semoga kita tak jauh daripada petunjuk Allah ini. Wahab lana min ladunka rahmah. Dan Allah memberi kita rahmat pada kita. Okey, innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau yang maha memberi. Okey, Allah ni maha memberi. Memberi apa? Memberi rahmat, beri kasih sayang pada kita. So itulah apa intipati daripada doa ni, yang mana kita boleh faham, kita simpulkan doa kita minta pada Allah untuk teguhkan hati kita. Teguhkan hati kita ni supaya kita tidak jauh daripada petunjuk Allah. Walaupun Allah dah bagi petunjuk pada kita, tapi kita ni manusia biasalah kan, kadang-kadang lalai dan leka. Maka kita mohon kepada Allah untuk tetapkan hati kita. Ada juga doa yang lain kan, yang biasa kita baca, ya muqallibal qulub, kan, wahai Allah yang membolak-balikkan hati, sabit qulubana ala dinik, tetapkan hati kami di atas agamamu. Jadi dia seumpama itulah. Okay, doa-doa ni. Rabbana innaka jami'un nas. Ni saya tak pasti tuan-puan bawa dalam doa ke tak. Maksudnya Rabbana, wahai Tuhan kami, engkau lah yang menghimpunkan manusia liyaumi la raiba fi, pada hari kiamat nanti yang tidak ada keraguan padanya. Maksudnya kita tahu bahawa Allah akan menghimpunkan kita pada hari kiamat nanti, la raiba fi, yang mana hari kiamat tu sendiri tidak ada keraguan padanya. Dan innallaha la yukhliful mi'ad, sesungguhnya Allah ni
dia tak akan mengingkarilah mi'ad, janji-janjinya. Maknanya apa yang tertulis dalam Quran, kalau kata orang yang penuh dengan dosa-dosanya akan diterima azab, maka itulah yang Allah akan berikan. Tak ada kompromi lah. Itu kata innallaha la yukhliful mi'ad. Okey, kita boleh faham secara keseluruhannya apa janji Allah ni tidak akan diingkari. Maknanya memang kalau kata itulah kata Allah, maka itulah yang akan berlaku. Okey, itulah sedikit sebanyak apa yang kita amalkan dalam doa harian kita ni. Okey, insya-Allah jom kita teruskan perbincangan kita. Dah sedia semua? Jom. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la. Huruf ra kita baca dengan tebal, tuan-tuan. Ra ni kita baca dengan tebal. Kemudian ba bersabdu ni tidak ada lantunan. Itu yang pertama. Pantang larang. Sebab apa? Lantunan ataupun qalqalah ni tidak akan berlaku ketika bersabdu. Rabbana, kan? Takkan jadilah. Rabbana la. Rabbana. Rabbana. Baik. Na ni kita baca 2 harakat. Ma asli. Alif mat sebelumnya baris atas. Kemudian la. Alif mat sebelumnya baris atas. Pun sama. Ma asli. Tuzir qulubana. Baik. Huruf ghain yang mati. Okey, huruf ghain ni dia tebal. Jadi bila tebal, bila kita matikan dia pun tebal juga. Tuzir. Rabbana la tuzir qulubana. Kan? Cuma hati-hati kat sini, tuan-tuan. Sejujurnya saya dulu waktu kecil, biasalah kecil kan. Kan saya kata tadi dia ada dalam silibus buku kan. Bila kita hafal doa ni waktu kecil, dulu saya baca dengan huruf ain. Rabbana la tuzi' qulubana. Sebab hafal, kita tak tengok apa huruf tu. Tambah budak tuan-puan lagi lah, bukan ambil tahu sangat pun. Rupa dah belajar, barulah tahu rupanya huruf ghain, bukannya ain. Kan? Jadi tuan-puan pun samalah saya nak pesan ni. Kok ada yang sebelum ni memang baca dengan huruf ain. So tukar lah. Bukan huruf ain, huruf ghain. Selalu kadang baca laju-laju tu tak perasan. Rabbana la tuzi' qulubana. Tuzi'. Dia bunyi ain. Tuzi' qulu. Sedangkan tu huruf ain. Rabbana la tuzi' qulubana. Dia terhapus bunyi ghain tu. Tuzir terus jadi ain. Okay? Saya tak pasti. Siapa yang ada pengalaman sama macam saya? Macam saya waktu kecil dulu memang baca. Waktu memang tak, orang tak apa, belum belajar Quran lagi. Duk baca tu tuzik. Tu bunyi. Saya masuk tingkatan berapa ke dah masuk ya, ngaji sekolah gambar kan. So baru perasan. Lain bacanya. Ataupun ada yang baca dengan ain. Tak ada kot lah. Kalau ada, tukarlah. Okay? Tak apa. Mudah-mudahan orang tak apa, berkat belajar kita ni, Allah tak pandang dah apa yang kita buat dulu-dulu tu kan. Okay, kita sambung Rabbana la tuzigh qulu. Huruf qaf kita tebalkan dia. Dan baris depan ni, qaf baris depan, lam baris depan, dua-dua ni kena muncung bibir. Qulubana. Cuma yang tebal huruf qaf sajalah. Okay, huruf qaf saja tebal. Lu macam biasa. Bana ni lu, okay, sorry, lu ni mak asli lah. Ni ada waw mad. Kemudian bana ba'da iz. Ba baris atas 1 harakat, na 2 harakat mak asli. Ba'da. Okay, huruf ain yang mati, ingat, jangan tahan suara, jangan sharpkan bunyi dia. Ba'. Kita layankan sikit huruf ain ni. Ba'da. Boleh? Ba'da. Qulubana ba'da izha. Ba'da. Itulah dia yang dikatakan tawassut ataupun bainiyah. Masa tak belajar dulu agaknya. Kecil-kecil dulu tak baca. Dah dewasa pun ambil tahu. Okey. Tak apa. Yang baru masuk, jangan lupa
Tolong share dulu. Yang beri star, terima kasih. Cik Mas, tu tadi ada sahabat kita. Tak perasan, lupa nak. Puan Jusia, Tuan Fauzi bin Ali. Okay, terima kasih. Baik, huruf dal baris atas da macam biasalah, satu harakat. Iz. Baik, huruf dal ni jangan lupa keluar sedikit hujung lidah kita. Sikit aja. Iz, iz. Jangan banyak no. Okey? Sikit aja. Ba'da iz hadaitana. Kemudian dai. Okey, dai ni bacaan lin. Ni ya yang mati sebelumnya baris atas kan. Okey, bacaan lunak, bacaan lembut. Kita lunakkan, kita lembutkan sebutan kita. Hadaitana. Gitu. Kemudian ta satu harakat, na dua, ni mat asli, alif mat sebelumnya baris atas. Wahablana. Baik. Wa baris atas wa. Ni ha simpul, jangan pedaskanlah. Ni ha yang duduk di pangkal kerongkong kita. Wahab. Okey, kat sini ada huruf ba yang sukun dan kita bukan berhenti pada dia. Betul? Maka di sini kita sebut sebagai mat pula. Qalqalah. Bukan mat tuan-tuan, maaf Qalqalah sughra. Okey, qalqalah sughra, lantunan kecil. Apa yang kita boleh faham sughra ni ialah lantunan yang kecil ataupun lemah. Okey? Kenapa suara ustaz tersekat-sekat? Suara saya tersekat ke tuan-tuan? Boleh respon tak? Kalau Puan Hasmah je yang dengar sekat tu, mungkin faktor internet Puan kot. Tapi kalau semua, mungkin adalah. Sekejap rasanya macam okey. Tak apa, tunggu respon dulu. Puan Hasmah saya selain kot. Okey je, kata sahabat-sahabat lain okey. Cik, baru seorang yang respon kan. Dah tiga orang respon, okey. Betul tu. Baik. Jadi kalau ada masalah video tak nampak ke ataupun audio kurang jelas ke, sekat-sekat ke, cuba keluar, masuk balik lah. Biasalah tu internet kadang-kadang ya. Okey, ba ni tadi saya sebut apa? Lantunan yang lemah ataupun kecil. Hadaitana wahab. Wahab lana. Praktikal dia. Wahab lana. Wahab lana. Santai sangat bunyi dia. Wahab lana. Cuma bila saya kata santai ni, jangan sampai hilang pula. Wahab lana. Wahab lana. Saja dipelan-pelankan bunyi kat situ. Tak payah. Natural je. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wahab lana min ladunka rahmah. Okey? Baik. Ba qalqala surah. Lana, la satu harakat. Na pula mat asli. Ni alif mat sebelumnya baris atas. Milla. Okey, nun mati bertemu lam. Nun mati bertemu lam hukumnya idgham bila gunnah. Idgham ni apa? Memasukkan. Masukkan bunyi tanwin ke dalam lam. Okey. Itu dari sudut apa yang kita nak faham lah, yang dikatakan idgham tu. Tapi dari sudut membunyikan dia, memang kita dapati bunyi lam, bunyi nun tu dah tak ada. Sebab apa? Mana pergi nun? Dah masuk dalam huruf lam. Sebab dah masuk dalam huruf lam tu bila gunnah, tanpa dengung. Jadi nak memasukkan tu dalam keadaan yang kamil. Kita idgham tu, masukkan tu kamil, sempurna. Milla, dia tak ada bunyi mil, sangkut-sangkut ke, tak ada. Dia sempurna. Idgham bila gunnah kamil. Secara sempurna. Kamil ni maksudnya sempurna. Sempurna apa? Maknanya kita masuk tu milla, sempurna. Okey. Baik. Nun mati bertemu kaf pula ikhfa. Ikhfa hakiki. Ikhfa syafawi hukum mim mati.
Ni ikhfa haqiqi, nun mati bertemu kaf. Jadi ikhfa ni maksudnya apa? Sembunyi. Kita sembunyikan nun ni, jangan sebut nun tepat pada makhrajnya. Ingat tu. Jangan sebut nun tepat pada makhrajnya. Bila kata jangan tepat makhrajnya, maksud yang kita boleh faham ni apa dia? Lidah kita ni jangan diletakkan hujung lidah. Hujung lidah ni jangan kita letak pada lelangit. Jangan bagi bersentuhan. Dun, tu sentuh. Kan? Jadi jangan bagi sentuh. Itulah yang dimaksudkan. Jangan sebut nun tepat pada makhraj. Milladunka. Kita standby nak sebut huruf kaf tu. Okay, kita dah standby nak sebut huruf kaf. Mana kita punya pangkal lidah tu dah ready dah nak pergi kepada makhraj kaf. Dia ke belakang bunyi dia. Milladunka. Ladunka. Faham tak, tuan-tuan perempuan? Dia paling jauh sekali lah qaf dengan kaf ni. Kalau kita belajar dalam maratib ikhfa ni, martabat gunnah, martabat dengung pada ikhfa ni, huruf qaf dengan kaf ni dia kategori jauh. Dia kategori jauh dengan huruf kaf dan qaf. Milladun. Sebab tu kita dengar bunyi dengung dia macam lebih. Tapi sebenarnya berbalik kepada kedudukan lidah kita tu. Sebab tu bunyinya dunka. Beza dengan huruf ta. Ta ni dekat. Anta. Angka. Anta. Faham tak? Contoh perkataan ni. Anta. Dunka. Nampak tak beza bunyi dia? Sebab apa? Sebab kedudukan makhraj tu. Itu je sebenarnya. Okey. Kemudian dapat bunyi dia tadi? Milladunka rahmah. Baik, ini huruf kaf tuan-tuan perempuan. Dalam dia ni bukan hamzah. Tetapi dalamnya ni, nampak ni, dalam ni ialah kepala huruf kaf. Boleh? Kepala huruf kaf. Huruf kaf pula. Huruf kaf. Baik. Kemudian rahmah. Huruf ha yang mati. Okey, ha yang mati pastikan kita sempitkan untuk dapatkan bunyi pedas tu. Roh. Sempitkan di bahagian tengah kerongkong kita. Sebenarnya itu sekadar teori je tuan-puan. Apa pun berbalik kepada praktikal kita lah. Kalau kata sempit, semua orang boleh sebut kan. Sempit. Tapi bila buat, belum tentu jadi. Jadi memang ada sebahagian huruf, contohnya huruf ha ni, memang nak tak nak lebihnya pada praktikal kita sendiri. Okey. Kemudian mah. Ni asalnya matan. Rahmatan. Tapi semua maklum, bila ta yang tertutup begini, kalau kita waqaf padanya, bila kita berhenti padanya, ianya akan disebut dengan bunyi huruf ha. Tapi ketika berhenti je lah. Dia tak jadi ma'iwat kat sini. Tuan-puan, kalau kita belajar, ma'iwat ni apabila kita berhenti pada tanwin baris atas kan. Tapi ini tanwin baris atas juga. Cuma disebabkan dia ta yang tertutup, maka ianya dikecualikan dari hukum ma'iwat. Siapa yang dah ikut kelas kita sebelum ni faham lah. Kan? Dia tak termasuk dalam kategori ma'iwat. Dia terkecuali lah. Baik, so bunyinya milladunka rahmah. Okey, ha yang kita bunyikan tu ha biasa je, bukan ha pedas. Ha biasa je. Boleh? Innaka antal wahhab. Innaka. Baik. Huruf nun bersabdu ni tuan-tuan perempuan. Huruf nun bersabdu kita kena dengungkan. Dengung dalam keadaan yang sempurna. Okey, dengung dalam keadaan yang sempurna. Biar bunyi dia betul-betul sampai ke hidung tu. Innaka. Alright. Hukumnya kat sini wajibul gunnah ni biasa kita sebut. Wajibul ni wajib.
Gunnah ni maksudnya dengung. Okey. Huruf kaf. Okey, sekali lagi saya ulang, huruf kaf ni dalamnya bukan huruf hamzah tetapi kepala huruf kaf. Kenapa ada kepala huruf kaf ni? Sebenarnya nak membezakan dari sudut bentuk tulisan tu. Nak bezakan dengan huruf lam, kan lebih kurang penulisan dia. Maka pendekatan ni diambil ialah meletakkan kepala huruf kaf bagi menunjukkan bahawa itulah huruf kaf, berbeza dengan huruf lam. Boleh? Itu je sebabnya. Baik, nun mati bertemu ta. Okey, nun mati bertemu ta ni hukumnya sama macam sebelum ni tadi, ikhfa hakiki. Nun mati bertemu kaf. Okey, huruf ikhfa ni banyak, ada 15. Satu jazal, sadaka, fasiq, datazin, shazzin. Ada 15 huruf ikhfa. Jadi ta ni termasuklah salah satunya. Jadi bila berlakunya pertemuan nun mati dengan ta ni, tuan-tuan dan puan, okey, kita kena sembunyikan sebutan nun tu. Kemudian kita bersedia untuk sebut huruf ta. Dan yang ketiga, kita kena tahulah huruf ta ni dia bersifat tebal ke nipis. Jadi dia bersifat nipis, maka dengung pun nipis. Dengung pun nipis. Innaka antal, innaka ka innaka kejap teman, gatal pula hidung. Innaka ay Allah. Kejap. Gatal pula hidung saya tuan-puan ya. Tak sesama pun. Biasalah. Okey, saya ulang sekali lagi. Innaka antal wahhab. Okey, huruf hamzah ni kekalkan bunyi dia macam biasalah. Kemudian yang ikhfa-nya pada nun dengan ta ni. Anta antal. Tal ni pula alif lam qamariyah. Okey, tal ni alif lam qamariyah. Wahhab. Okey, untuk ha yang bersabdu, ni bukan ha pedas, ha biasa. Wahhab. Untuk ba ni pula dia asalnya berada depan kan, tapi sebabkan kita berhenti maka berlakulah sifat lantunan qalqalah. Qalqalah apa kat sini? Qalqalah apa dia? Kubra, besar. Kubra, sebab kita berhenti kan. Jadi kalau kita tengok mana tadi? Yang atas ni wahab. Kat sini qalqalah apa? Sughra kan. Yang wahab kita besarkan bunyi dia. Lantun tu kuat sikit. Gitu je. Pastikan ada beza lah. Baik, kita baca dulu. Oh, sorry, saya terlupa. Wahab ni ma'rif li sukun. Kita boleh pilih 2, 4 ataupun 6 harakat. Alright. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Okey, boleh kita baca sama-sama tuan-puan. Isti'azah, kemudian terus pada ni. Terus pada bacaan kita. Okey, ready? Ready semua. 1 2 mula. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. Kita berhenti sini tuan-puan.
Kalau ada nafas panjang lebih, bolehlah sambung terus. Tapi ni sebab kita baca tempo lewat, kita potong-potong sikit. Okay, teruskan. Wahab lana. 1, 2, mula. Wahab lana min ladunka rahmah. Teruskan. Innaka antal wahhab. Baik. Selesai. Kita pergi pada ayat 9 pula. Habis dah ayat 8. InsyaAllah. Kita tengok sini. Rabbana Rabbana. Baik. Huruf ba yang bersabdu ni tuan-tuan dan puan, kita kena jelaskan betul-betul bunyi dia. Okey, jelaskan betul-betul. Rabba. Jangan lantun. Rabbana. Ada lantun ke sini? Tak ada. Ingat, pantang larang. Untuk qalqalah tidak akan berlaku ketika bersabdu beginilah dalam keadaan sambung bacaan kan. Di tengah-tengah ayat tak akan jadilah. Itu yang kita kena faham. Kemudian na ni kita panjangkan berapa harakat? 4 ataupun 5 harakat. 4 ataupun 5 harakat. Kita tengok kat sini. Tengok ni. Ada simbol misai ni kan. Namanya sebenarnya tanda mat. Namanya tanda mat. Nama sebenar dia. Cuma cara kita nak ingat tu lah. Kita sebutlah misai apa semua kan. Ombak rindu sebagainya. Jadi kalau kita lihat dalam Quran, simbol ini akan wujud sekiranya ada pertemuan huruf mat dengan hamzah. Ataupun huruf mat dengan sukun. Ataupun huruf mat dengan sabdu. Jadi sekarang ni kita tengok huruf mat, alif ni lah. Huruf mat, okay, bertemu dengan hamzah. Jadi bila berlaku je pertemuan ni tuan-puan, automatik, confirm akan ada pula simbol mat ni. Yang mana ia hadir, kedudukan yang kita nampak tu, wujudnya dia pada tulisan tu untuk bagi tahu kita bahawa kena panjang. Panjang berapa harakat? Kena lebih daripada 2 harakat, iaitu 4 ataupun 5. Asalnya na ni mat asli je. Kan? Na ni mat asli je. Jadi bila mat asli bertemu hamzah, dia tak boleh. Dia sensitif. Dia tak boleh baca. Dia tak boleh baca 2. Dia jumpa dengan hamzah, dia tak boleh. Dia tak boleh jadi bunyi asal, dia tak boleh. Kena baca panjang. Berapa harakat? 4 ataupun 5 harakat. Jadi saya ulang sekali lagi. Sebagai isyarat kepada kita, untuk kita sedar dan tahu kena baca lebih daripada 2 harakat, maka didatangkan simbol mat tu yang kita tengok tu sekarang ni. Nampak? Jadi jangan confuse. Okey. Kalau cerita nama hukum pula, kat sini namanya apa? Mat jaiz munfasil. Itulah namanya. Kan? Itulah namanya mat jaiz munfasil. Pertemuan huruf mat dengan hamzah dalam 2 kalimah. Dalam 2 kalimah. Rabbana nun bersabdu wajibul ghunnah, wajib kita dengung kadar 2 harakat. Huruf kaf pada atas ka, dan dalam ni saya ulang sekali lagi, bukan huruf hamzah tetapi kepala huruf kaf. Okey, selesai. Kemudian jami'un. Untuk huruf jim pada atas ni 2 harakat lah. Ni ada alif mat sebelumnya pada atas. Mim baris bawah mi, kemudian u. Untuk huruf ain yang berbaris hadapan, jami'un. Alif lam syamsiyah kat sini. Alif lam syamsiyah. Kemudian nun bersabdu ni kita kena dengung. Alright, tuan-puan jangan confuse. Wajibul ghunnah tu ialah pada nun bersabdu tu. Yang dikatakan alif lam syamsiyah tu an-nasi. Kalimah tu alif lam syamsiyah. Jadi jangan confuse. Sebab sebelum ni saya pernah ada dengar orang bertolak-tolak. Kata orang Perak bertolak-tolak. Maksudnya masing-masing berhujah. Oh, ni alif lam syamsiyah. Tak, ni
Ini wajibul gunnah. Seorang duk menang ni, seorang duk menang ni. Jadi sebenarnya kita kena faham dua-dua tu ada kat sini. Yang kata alif lam syamsiah tu, kalimah an-nas tu itu alif lam syamsiah. Okey. Nun yang bersabdu tu itu yang dikatakan wajibul gunnah. Gitu. Jelas semua? So jangan confuse dah. Usah pening-pening. Baik. Jami'un nasi. Na dua harakat mak asli. Sili. Si dengan li ni satu-satu. Satu harakat lah maksud saya. Liyaumillah. Baik, yaw ni bacaan lin. Waw yang mati sebelumnya baris atas. Yaw. Lin ni apa? Lembut tuan-puan. Maknanya kita lembut. Ini adalah sifat yang berlaku pada waw sukun sebelumnya baris atas. Okey, mesti kena lembutkan. Tapi bukan lembut macam pondan tu. Cukup maksudnya kita punya suara tu. Liyaumil la raiba fih. Liyaumil la. Baik. Kemudian kita tengok kat sini. Lam bersabdu. Alright. Tanwin yang bertemu lam. Tanwin bertemu lam hukumnya apa? Idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah. Idgham ni memasukkan apa yang kita nak masuk. Tanwin ke dalam huruf lam. Yang kita nak masukkan ialah tanwin tu ke dalam huruf lam. Liyaw milla. Liyaw milla. Boleh? Milla. 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 Liyawmil la raiba fih. Idgham bila gunnah. Tanpa dengung. Dan kat sini kita masukkan dengan sempurna. Mil. 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 Itulah yang dimaksudkan dengan kamil. Dan bukti dia kamil apa? Kamil ni sempurna. Apa bukti dia dimasukkan dengan sempurna? Kita tengok. Ada sabdu pada lam ni. Kan? Ada sabdu ni maksudnya kita tahu. Maksudnya masuk tu masuk betul-betul. Bukan main-main punya. Okay, bukan main-main punya. Masuk je. Liyaumillah. Jangan disorok-sorokkan bunyi dia. Kemudian raiba fi. Baik, huruf ra baris atas ni tuan-puan, kita tebalkan dia. Ra baris atas. Ya mati. Okey, ya mati sebelumnya baris atas. Bacaan apa? Bacaan lin. Raiba fi. Okey. Ba baris atas ba. Fi mad arid lis-sukun. Mad arid lis-sukun. Macam mana nak tahu ma'arid lis-sukun? Ketika kita berhenti pada huruf yang terakhir sebelumnya terdapat mad asli. Faham tak? Kita berhenti pada huruf terakhir sebelumnya terdapat mad asli. Itulah dia ma'arid lis-sukun kadar 246. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Nun bersabdu wajibul gunnah. Kemudian kalimah Allah ni tuan-tuan kita kena tebalkan dia. Sebab apa tebal? Sebab sebelumnya baris atas iaitu pada nun ni. Inna nallaha. Ingat yang tebal pada lam sahaja, pada nun jangan duk tebal kan. Inno nallah no. Cuba cek balik masing-masing. No na no nallah na nallah no nallah na nallah. Pastikan bunyi na tu, jangan bunyi no. Dapat ni? Semua dapat ke? Cuba buat dulu, dapatkan bunyi dia. Inna Allah la yukhliful. Inna Allah la yukhliful. La. Okey, ni alif mat sebelumnya baris atas. La yukhli.
Kha yang bertanda sukun ni kha bertanda sukun ni, yukh, lam baris bawah li, okey, yukh li, lam baris bawah li, ful, alif lam qamariyah, yukh li ful, alif lam qamariyah, kha ni tebal la yukh li ful, ful, mi dua harakat ma asli, mi, kemudian a ma asli, dan kat sini ada huruf dal. Kita nak berhenti pada dal ni. Okay, kita nak berhenti pada dal dan sebelumnya ada ma asli. Maka inilah mad arid lisukun. Mad arid lisukun. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Mi'ad. Hujungnya terdapat qalqalah kubra. Boleh? Boleh tuan-puan? Nun sabdu, ya betul. Bukan nun yang tebal, kalimah Allah yang tebal. So hati-hatilah kat sini. Baik, kita baca. Tak apa, saya baca dulu, nanti kita ulang balik nah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana innaka jami'un nasi liyawmin la rayba fihi. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Baik, kita baca sama-sama Rabbana ni. Boleh? Okay, ready? Tarik nafas. 1, 2, mula. Rabbana innaka jami'un nasi liyawmin la rayba fihi. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Sadaqallahul azim. Baik, kita teruskan bacaan daripada atas balik, daripada ayat 8. Kita habiskanlah 2 ayat ni sama-sama. InsyaAllah, ready semua? Tarik nafas. 1, 2, mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi liyawmin la rayba fihi. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Baik, kita ulang sekali lagi tuan-tuan dan puan. Kita lajukan sedikit pula tempo bacaan kita, insyaAllah. Laju sikit saja. Sekali lagi, 1, 2, mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.
ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد صدق الله العظيم صدق الله العظيم. Baik, Alhamdulillah. Selesai dah tuan-tuan dan puan. Baik, sebelum saya terlupa, saya nak pesan ni, insyaAllah untuk hari Sabtu ni kita akan adakan seminar. Pertamanya, terima kasih kepada mereka yang mendaftar. Cuma saya nak ingatkan kepada tuan-tuan dan puan yang belum lagi masuk grup Telegram khas untuk kita punya seminar ni, pastikan tuan-puan dah berada dalam grup tersebut. Siapa yang belum masuk, sila masuk. Kerana saya dapat info, contohlah, sepatutnya jumlahnya sekian-sekian, tapi tak cukup. Maknanya ada yang belum masuk lagi dalam grup. Sebab apa? Sebab link Zoom untuk akses seminar tu nanti kita akan bagi dalam grup tu sahaja. Jadi, yang tak masuk memang tak akan dapat apa-apa info pun. Itu penting tu. Saya bimbang itulah. Nanti sampai ke sudah. Seminar dah habis, tiba-tiba baru nanya, bila seminar ya? Seminar tu Sabtu ni tuan-puan. Untuk link Zoom tu nanti, semuanya, bukan semualah, untuk link tu akan diberikan dalam grup Telegram itu sahaja. Dia tidak akan diberikan pada grup-grup yang lain. Tak ada. Jadi pastikan tuan-puan masuk dalam tu untuk dapatkan link akses tu. Kalau tidak, sampai sudah lah tak join seminar tuan-puan. Saya tak boleh buat apalah. Jadi kalau boleh lepas ni, kalau kita join seminar, kalau boleh pastikan kita sentiasa untuk follow up. Sebab kami follow up juga tuan-puan. Okay, kami follow up juga. Cuma biasalah bila dah ramai tuan-puan, takut ada yang terlepas pandang. Jadi saya minta kita sendirilah, kita cuba tengok nak seminar dah ni. Kalau ada rasa tak kena, terus PM Cik Ifan, terus PM tim-tim kami untuk dapatkan bantuan. Jangan diam je, diam tu jenuh tu. Kan? Nanti tiba-tiba hari seminar baru tanya, kenapa tak tahu. So dia tak cantik lah perjalanan tu nanti. Alright? Sebab bila dah masuk hari seminar tu, kita dah start sibuk kan. Syam Idris, kena bayar aku Ustaz. Ada pendaftaran dia. RM25. 25. Tapi dah tutup dah rasanya. Tapi kalau nak try, cuba mesejkan nombor kat atas tu. Okay. Saya perasan ada sahabat-sahabat yang baru join. Tuan Nazran Azfar, maaf baru masuk. Kelas live Ustaz setiap hari ke? Ya, insyaAllah. Setakat ni boleh tengok dalam iklan kat bawah ni, nampak ni, scroll tulisan yang berjalan kat bawah ni, macam TV kan. Nanti boleh tonton. Siapa yang baru join, selamat datang, ahlan wa sahlan semua. So untuk sharing tajwid kita ni akan berlangsung pada belah pagi, 8.30 pagi, daripada hari Isnin. Hari Selasa je tak ada sebab saya ada kelas. Isnin, Rabu, Khamis, Jumaat, insyaAllah 4 kali seminggu lah kita punya sharing tajwid ni. Sharing tajwid ni tak ada bayaran apa-apa pun, cuma komitmen daripada kita sahaja. Boleh? Grup mana tu Tuan Nazran? Untuk grup, untuk dapatkan info tentang kita punya sharing tajwid ni, ada di atas link tu. Cuma kat mana nak link Telegram khas tu? Ada soalan kat atas. Kejap. Soalan mana Ada soalan ke? Siapa yang baru masuk, siapa yang baru join, boleh
join dua group ni. Cuba tengok di ruangan komen tu ada dua link. Satu Telegram Ustaz Hadi. Cewa nama sendiri je. Tapi bukan saya yang mengelola kan sebenarnya. Nama je. Okey. Kemudian ada grup Telegram umum. Kalau boleh masuk je dua, senang. Kan? Telegram. Cuma yang link khas tu Tuan Alif Hazman. Nanti PM Encik Ifan. Ada nombor Encik Ifan tak? Tak silap saya dia dah blast dah. Untuk siapa yang join seminar ni, dia akan dapat link untuk join ke Telegram tu. Ataupun sebelum kita buat pendaftaran tu, sebenarnya kita melakukan pendaftaran tu pun daripada Telegram tu juga rasanya. Okey. Soalan Tuan Taj Yamani. Tang Rahmah tu. Okey. Dia tak jadi ma'iwat, dia tak ada upah hukum pun. Dia jadi sukun arid, sukun mendatang. Rahmah tu je lah. Dia tak ada hukum mat. Dia tak jadi apa-apa hukum. Okey. Dia jadi sukun arid, sukun mendatang. Itu saja. Okey, boleh Tuan Tashyamani? Saya tak perasan soalan tu. Kalau link sharing tajwid, Tuan Nazran boleh dapatkan link kat komen tu lah. Sahabat saya dah letakkan. Okey, itu saja saya rasa untuk pagi ni. Terima kasih untuk kehadiran dan komitmen tuan-tuan dan puan. InsyaAllah kita jumpa esok pagi jam 8.30. Alhamdulillah kepada yang baru masuk. Tadi saya nampak macam ramai tadi. Cuma dia dah keluar lah kot. Tapi tak apa, yang mana stay ni bolehlah stay dulu. Kita tutup dulu InsyaAllah. Jom. Tak ada apa Dana. Jazakallah ya Ustaz. InsyaAllah. Afwan fillah. Baik. Jom sama-sama kita akhiri dengan bacaan doa tilawah. Kita alunkan sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Allah rahmati kami dengan Al-Quran. Jadikan ia pimpinan cahaya, petunjuk dan rahmat. Allah ingatkan kami apa yang terlupa, ajarkanlah yang tak diketahui. Rezekikan kami membacanya siang dan malam, sepanjang siang dan malam. Jadikan ia hujah kami ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Tasbih kafarah Suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat. Sadaqallahul azim. Baik, alhamdulillah. Ustaz tak baca tadi, slow dan laju seperti biasa. Tak baca? Adalah. Saya tak baca bacaan penutup akhir tu. Itu ke maksud Tuan Tashyamani?
Rasa tadi ada. Kan ada kan? Saya pun lupa. Bacaan penutup tadi yang 2 kali selalu kita baca, mula-mula laju, mula-mula perlahan tu slow sikit. Mula-mula perlahan slow sikit. Mula-mula perlahan lepas tu laju. Dah pening lah. Ada tadi kan? Ada ustaz. Itulah. Ada tadi. Mungkin tak perasan kot. Okey tuan-tuan dan puan, insya-Allah selesai dah kita punya pengajian. Terima kasih sekali lagi. Maaf salah silap. Jangan lupa hashtag kita santai tapi sampai. Kita jaga Quran, Quran jaga kita. Kita jumpa esok pagi jam 8.30. Dan kepada yang menonton seminar, insya-Allah esok petang ada sesi bersama Encik Ifan. Siapa yang join seminar dengan baik-baik, esok akan ada sesi sambungan tadabbur suratul Fatihah kan, bersama Encik Irfan, insya-Allah esok petang pada jam 3 tak silap saya. Jadi segala info boleh dapatkan dalam grup Telegram tu lah. Okey, ada baca. Alright. Ada tadi Tuan Tash Yamani. Tak perasan kot. Nak lagi Okey, baik. So itu sahaja. Terima kasih semua. Maaf salah silap kalau ada kurang-kurang tu, mohon maaf insya-Allah. So jom kita tangguhkan pertemuan kita. Saya undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye bye. Tuhan, jangan tinggalkan aku, Tuhan. Kalau Engkau tinggalkan aku, Tuhan, apalah erti hidup ini? Jika Engkau biarkan aku, Tuhan, segala yang ada tidak ada erti. Apalah erti hidup tanpamu, Tuhan? Aku memerlukanmu. Kalau Engkau tinggalkan aku, Tuhan, apalah erti hidup ini? Jika Engkau biarkan aku, Tuhan, segala yang ada tidak ada erti. Apalah erti hidup tanpamu, Tuhan? Aku memerlukanmu. Jika Engkau pimpin aku, segala yang ada mempunyai makna. Setiap milikanku mempunyai erti. Kalau tidak memiliki apa-apa pun masih mempunyai. Kalau tidak memiliki apa-apa pun masih mempunyai. Begitulah besarnya erti hidup ini.
jelas